beza dementia dengan Alzheimer? Dia Okey. Alzheimer tu sejenis dementia tu? Bukan. Alzheimer ni penyakit yang dia dapat, dia duduk dalam kategori mental illness lah kan. Lama-lama dulu dia ada anak ke, dia ada suami ke, dia bekerja ke, dia ingat. Tu kadang-kadang ada setengah orang tua kan, bila datang dia punya masalah kesihatan dia macam tu, tiba-tiba dia bangun pagi pakai baju kot lah, pakai tie kan, nak pergi kerja, dia nak pergi kerja kan. Dia lupa, tapi dia ingat macam perkara-perkara lama dia. Perkara yang mungkin rutin dia buat dulu tu kan. Betul. Benda tu memang dah lekat kat kepala dia kan. Macam tu dia ingat lah. Macam tu lah. Sebab tak ada siapa nak jaga dia. Itulah kan. Banyak juga kakak dia cari, adik dia cari pusat jagaan kan. Tapi pusat jagaan tu tak boleh jaga dia. Duduk 3-4 hari kan. Pusat jagaan tu tak boleh jaga dia. Sebab bukan senang nak handle kes macam ni. Susah sebenarnya nak handle. Bukan senang tau. Kita pun tak tahu kan sebenarnya kalau katakanlah ada orang yang suka buat research kan. Kenapa berlakunya benda macam ni kan. Kita pun tak tahu. Adakah ini takdir Allah Ta'ala bagi dia semasa hayat dia hidup dia dulu zaman silam dia. Dia orangnya bagaimana kan. Bila akhir usia pula Allah Ta'ala uji macam ni kepada ahli keluarga ke. Dia memang tak rasa tak ada benda pun kan. Orang yang nak uruskan dia, nak jaga dia tu yang saya rasa akan ada masalah. Macam tu. Bermasalah lah. Orang tak rela sebab jaga dia berak, sepah dia jalan dia berak. Nanti dia berdiri mana-mana dia kencing. Macam tu. Dia tak ingat semua benda. Kalau ubat, kita lah kena uruskan ubat dia. Dia kena makan ubat kan. Mungkin dia ada penyakit macam manis ke, darah tinggi ke, jantung ke. Kalau dia tak makan ubat, macam mana pula? Kan? Dia masalahnya dia orang ni kadang-kadang walaupun usia dia tua, tapi dia kekuatan dia sangat kuat. Dia boleh laju lagi berjalan, boleh lompat pagar lagi, boleh panjat pagar, lompat sebelah sana boleh. Dia ada kekuatan tu. Itu yang kadang-kadang aneh juga sebenarnya. Itu sebab pusat-pusat yang lain tak nak jaga dia. Dia duduk 3 hari tempat lain dia keluar. Macam tu. Jadi kebetulan saya kenal adik dia kan. Jadi adik dia kata tolong je jaga I punya kakak sebab dia ada anak OKU juga. Anak OKU dia pun ada masalah lembam tu. Tak pandai, tak boleh berdikari. Dia stres. Kawan saya ni stres. Macam tu lah. Dia jadi stres lah. Kan? Yalah, sebab nak kena jaga banyak kan. Nak kena tak jaga 2 orang yang tak boleh urus diri sendiri. Jadi dia tak mampu. Dia pun dah tua, dia dah 75 tahun. Kawan saya ni. Jadi anak dia memang kena urus diri, kena urus mandi, makan kena urus. Dia tak boleh berdikari. Jadi bermasalah lah. Dia nak urus sekali 2 orang kan. Dia pun dah 75 tahun. Dia sendiri dah tua. Tapi saya pernah juga cakap dengan dia, kalau both of you pass away macam mana ya? You punya anak. Saya cakap kan, anak you siapa nak jaga sekarang? You kena cari. Kena buat dah sekarang. Kena buat persediaan sebenarnya. You mati mendadak tiba-tiba macam mana nak urus? Tak boleh. So you sekarang dah kena plan. Betul. Sebenarnya. Betul tak Kita kena plan. Kena fikir lah. Macam tu juga umpamanya dalam satu organisasi keluarga kan, ada anak, ada isteri atau suami, ada cucu kan, macam tu ada anak-anak pergi sekolah. Isteri dia pergi kerja, suami pun pergi kerja, di rumah tak ada orang. Katakanlah ada seorang tua di rumah, kita kena jaga juga tentang soal keselamatan dia kan. Kita mungkin kerja balik 8 jam akan baru balik rumah lah. So macam mana orang tua yang tinggal di rumah tu, makanan dia siapa nak urus? Kalau dia jatuh umpamanya kat rumah tu, siapa yang nak tengok tentang keselamatan dia? Kalau dia perlu makan ubat, siapa yang akan ingatkan dia pula untuk makan ubat? Jadi pusat-pusat jagaan penjaga warga emas ni memang satu orang kata perancangan yang baik lah kalau anak dia boleh hantar. So anak dia pun boleh bekerja di tempat kerja, mungkin boleh bagi kualiti kerja yang sangat bagus. Dia tak stres kan. So dia tak adalah memikirkan ibu atau bapa dia tinggal di rumah seorang diri. So kualiti mutu kerja dia mungkin saya rasa lebih bagus.
tahu mak dia terjaga, mak atau ayah dia terjaga. So ada masa hari-hari, contoh hari jadi mak dia ke atau ayah dia ke di pusat jagaan tu, dia boleh datang ziarah, raikan bersama-sama kan. Ambil pada masa hari-hari raya ke contohnya, ataupun di hujung minggu dia boleh bawa mak dia jalan ke keluar kan. Saya rasa sekarang ni bukan kita katakan anak derhaka lah, tak, pada saya. Ini sesuatu keperluan lah tentu. Sekarang benda ni memang pada saya lah lebih bagus kita hantar ibu bapa kita ke pusat jagaan. Pada pandangan saya lah. Tapi mungkin ada setengah orang, semua ada orang pandang negatif, ada orang pandang positif. Sebenarnya setiap kita buat memang ada kebaikan dan keburukan, tapi kita fikirkan adakah sangat baik untuk kita dan sangat baik untuk orang tua kita. Kita kena fikirkan juga. Tapi pada saya lah, kalau saya di kedudukan ada ibu bapa yang perlu dijaga, pada saya lebih baik hantar ke pusat jagaan. Bukan kerana saya buka pusat jagaan, tak. Tapi lebih baik dihantar ke pusat jagaan sebab mereka boleh berkawan dengan orang-orang yang seusia dengan dia. Lagipun kita boleh wujudkan aktiviti-aktiviti yang mereka minat. Kalau dulu dia suka tanam bunga, dia boleh sambung dia punya hobi tanam bunga. Kalau sekarang dia boleh menyulam, dia boleh buat menyulam, boleh buat knitting kalau dia minat semasa dulu, sebab dia kena ada aktiviti. Lepas tu dia boleh, kalau di pusat jagaan macam tempat saya ni, boleh bertadarus Al-Quran. Tiap-tiap bulan boleh khatam Quran umpamanya. Hari-hari boleh dengar tazkirah pendek agama untuk mengingatkan kita kan, sentiasa kita beriman kan. Aktiviti tu penting lah. Boleh berjemaah bersama-sama kan bagus. Aktif dengan minda.